Salah satu ujian hidup di dunia ini ialah bersabar apabila memerhati orang lain yang dianugerahkan nikmat dunia lebih daripada mereka. Surah 25 Al-Furqan, ayat 20. Dan kami jadikan sebahagian kamu umat sebagai cubaan bagi sebahagian yang lain. Adakah kamu akan bersabar? Dan Tuhan kamu sentiasa melihat. Dan bab 4 An-Nisa, ayat 32. Dan janganlah kamu mengharapkan apa yang Allah menjadikan sebahagian kamu melebihi sebahagian yang lain. Dalam hal ini, seseorang tidak boleh iri hati, kerana ia adalah dosa besar yang secara langsung mengubah pembahagian nikmat dunia yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, seseorang mesti menerima bahawa Allah, yang Maha Tinggi, memberikan setiap orang apa yang terbaik untuk mereka. Bab 42 Asy-Syura, ayat 27. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada amba-ambanya, tentulah mereka akan melakukan kezaliman di muka bumi, tetapi Allah menurunkannya dalam jumlah yang dikehendakinya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat dari amba-ambanya. Orang itu juga mesti memahami bahawa ketenangan fikiran tidak terletak pada memperolehi nikmat duniawi yang lebih atau khusus. Jika ini benar, maka orang kaya dan terkenal akan memperoleh ketenangan fikiran yang paling di dunia ini, dan ini jelas tidak berlaku. Ketenangan jiwa semata-mata terletak pada betul menggunakan nikmat yang telah dikurniakan sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam, sama ada ini banyak nikmat dunia atau sedikit. Ini akan memastikan mereka memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka sambil membuat persediaan secukupnya untuk accountability mereka pada hari penghakiman. Oleh itu tingkah laku ini akan membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bab 4 An-Nisa, ayat 32. Dan janganlah kamu mengharapkan apa yang Allah menjadikan sebahagian kamu melebihi sebahagian yang lain. Pada hakikatnya, menginginkan lebih banyak nikmat dunia hanya meningkatkan ujian seseorang di dunia ini kerana ia menjadi lebih sukar untuk menggunakan nikmat dunia dengan betul apabila seseorang telah diberikan lebih banyak. Oleh itu, seseorang itu haruslah berusaha untuk mengamalkan gaya hidup yang sederhana agar mereka lebih mudah memperoleh ketenangan jiwa dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul. Inilah salah satu sebab Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah berpesan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4118, bahawa kesederhanaan adalah sebahagian daripada iman. Tambahan pula, untuk melindungi diri daripada iri hati kepada orang lain, hendaklah memerhatikan orang-orang yang memiliki nikmat duniawi yang lebih sedikit daripada mereka. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4142. Ini akan memastikan mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka. Syukur dalam niat seseorang hanya melibatkan tindakan untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Bersyukur dalam ucapan seseorang melibatkan bercakap apa yang baik atau berdiam diri. Dan kesyukuran dalam tindakan seseorang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Orang yang mengamalkan rasa syukur dengan cara ini telah dijanjikan peningkatan keberkatan, rahmat dan ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepada kamu. Di samping itu, untuk memastikan dunia berjalan lancar, Allah Ta'ala terpaksa memberikan nikmat dunia yang berbeza kepada setiap orang. Sebagai contoh, jika Allah Ta'ala menganugerahkan kemampuan dan mengilhamkan semua orang untuk menjadi seorang doktor, maka siapakah yang akan melakukan pekerjaan penting lain yang diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat, seperti bertani? Setiap orang telah dibekalkan dengan kemahiran khusus dan keberkatan duniawi agar mereka memenuhi bahagian mereka dalam masyarakat agar dunia dapat maju dengan lancar. Ini sebenarnya adalah salah satu tanda dalam dunia yang menunjukkan kehadiran pencipta. Bab 43 Az-Zukhruf, ayat 32. Kami telah membahagikan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat, supaya mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Allah Ta'ala,
Kemudiannya menggalakkan manusia untuk menumpukan perhatian dengan betul menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka supaya mereka mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, daripada membuang tenaga dan masa mereka untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Bab 4 An-Nisa, ayat 32. Bagi lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Islam menilai manusia berdasarkan satu kriteria, seberapa ikhlas mereka taat kepada Allah Ta'ala. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Semua piawaian lain untuk menilai status orang tidak mempunyai nilai, seperti jantina, etnik dan kelas sosial, dan mesti diabaikan oleh umat Islam jika tidak, ia menimbulkan perkauman dan perpecahan di kalangan negara Islam. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa kerana niat seseorang itu tersembunyi daripada orang lain, mereka tidak boleh menilai orang lain sebagai lebih baik daripada orang lain berdasarkan perbuatan zahir dan oleh itu mesti menahan diri daripada membuat dakwaan tentang status orang lain atau diri mereka sendiri, kerana Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui niat, ucapan dan tindakan semua orang. Bab 53 An-Najm, ayat 32. Maka janganlah kamu mendakwa diri kamu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang takut kepadanya. Allah Ta'ala kemudian mendorong orang-orang yang menginginkan kebaikan duniawi untuk mencarinya dengan cara yang benar. Bab 4 An-Nisa, ayat 32. Dan mintalah kepada Allah akan karunia-Nya. Malangnya, umat Islam mempunyai kebiasaan melakukan ritual keagamaan, terutamanya latihan rohani yang dinasihatkan oleh orang lain yang tidak dinasihatkan oleh Al-Quran atau Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, untuk mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia material, seperti pasangan, anak atau visa. Walaupun meminta perkara keduniaan tidak dilarang dalam Islam, namun apabila niat seseorang untuk melakukan ibadah agama semata-mata berdasarkan keuntungan dunia atau diutamakan daripada mendapat keberkatan agama, seperti ketenangan jiwa di kedua-dua dunia, maka ia akan membawa kepada kerugian bagi kedua-dua dunia, terutamanya di akhirat, kerana mereka tidak mengutamakan akhirat dalam niat mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 200. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia, dan dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat. Di samping itu, seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini, apabila seseorang meminta perkara dunia, mereka melakukannya tanpa mengetahui apakah itu baik untuk mereka, kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan dan firasat untuk menentukannya. Oleh itu, perkara yang mereka minta itu mungkin memudaratkan mereka di dunia serta membawa mereka kepada kesukaran di akhirat. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk merendah diri kepada Allah dan menerima kejahilan dan kekurangan pandangan jauh mereka tentang masa depan daripada bertindak seolah-olah mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka. Di samping itu, mengamalkan sikap duniawi terhadap Islam adalah tidak disenangi kerana seseorang sebaliknya harus berusaha untuk melakukan ritual keagamaan demi keredaan Allah Ta'ala dan mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Inilah sikap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Semoga Allah meridai mereka. Seseorang hendaklah tetap berpuas hati dengan apa sahaja yang Allah kurniakan kepada mereka di dunia ini, kerana mengetahui yang terbaik untuk mereka, walaupun ini tidak jelas bagi mereka, dan tetap teguh dalam menggunakannya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ini sahaja membawa kepada mencapai ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia dan oleh itu adalah jauh lebih baik daripada menuntut perkara duniawi yang khusus sambil tidak mengetahui keputusannya. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan surah 2 Al-Baqarah, ayat 201. Tetapi di antara mereka ada orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." Sungguh pelik bagaimana seorang Muslim boleh mengambil ubat-ubatan daripada doktor perubatan yang mereka tidak minta secara khusus sambil mempercayai doktor mereka telah memberikan mereka apa yang terbaik untuk kesihatan mental dan fizikal mereka. Namun, mereka tidak meletakkan tahap kepercayaan ini kepada Allah yang Maha Tinggi, kerana mereka menuntut perkara-perkara tertentu daripadanya kerana percaya mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka dan bukannya mempercayai pilihan dan keputusannya. Oleh itu, seorang Muslim harus menerima kekurangan pengetahuan dan pandangan jauh mereka dan meminta perkara-perkara yang baik secara umum di dunia dan di akhirat dan menyerahkan perkara-perkara khusus kepada Allah Ta'ala, kerana Dia mengetahui apa yang terbaik untuk setiap orang. Inilah sebabnya kebaikan yang disebutkan dalam ayat 201 adalah umum dan tidak khusus. Kebaikan yang disebutkan dalam ayat 201 adalah apa-apa yang digunakan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, kerana ini sahaja membawa kepada kebaikan di kedua-dua dunia. Apa-apa yang disalahgunakan dengan cara yang sia-sia atau berdosa tidak akan pernah menjadi baik untuk seseorang dan ia hanya akan menjadi punca tekanan, kesukaran dan kesusahan bagi mereka di kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan, kerana Allah yang Maha Tinggi mengawal urusan mereka, termasuk hati rohani mereka, tempat ketenangan fikiran. Bab 53 An-Najm, ayat 43. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Dan surah 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Dan bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Bab 4 An-Nisa, ayat 32. Bagi lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Satu lagi perkara penting yang perlu diperhatikan ialah perintah untuk memohon karunia Allah Ta'ala ini telah digabungkan dengan ketaatan kepadanya dengan ikhlas, dengan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Begitu juga, setiap doa dalam Al-Quran dan dalam tradisi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, disambungkan dengan tindakan ketaatan. Di samping itu, setiap doa dalam Al-Quran dilakukan oleh seseorang yang berdedikasi untuk melakukan ketaatan. Mereka berusaha sepanjang hidup mereka dalam menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya memahami bahawa doa hanya benar-benar berkesan apabila ia digabungkan dengan tindakan ketaatan. Malangnya, ramai orang Islam telah mengamalkan sikap malas di mana mereka pandai melakukan doa tetapi tidak akan mentaati Allah Ta'ala. Ini kerana memohon kepada Allah Ta'ala memerlukan tenaga, masa dan tidak ada sumber lain seperti harta. Jelaslah dari ajaran Islam dan kehidupan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, bahawa doa dimaksudkan untuk disokong dengan tindakan ketaatan agar berkesan. Setiap langkah dalam kehidupan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, dan kehidupan para sahabatnya, semoga Allah meridai mereka, jelas menunjukkan bagaimana mereka secara fizikal mentaati Allah yang Maha Agung, dengan menggunakan nikmat yang diberikan kepada mereka dengan betul. Mereka tidak hanya berdoa untuk kelegaan atau kemenangan sambil enggan bertindak dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 3499, jelas menunjukkan bahawa dua waktu istimewa dalam satu hari doa dikabulkan secara positif oleh Allah yang Maha Tinggi,
kedua-duanya berkaitan dengan tindakan ketaatan. Kali pertama adalah sejurus selepas solat fardu dan yang kedua adalah pada bahagian akhir malam, ketika seseorang itu harus menunaikan solat sunat malam. Di samping itu, ayat berikut jelas menunjukkan bahawa doa mestilah disokong dengan perbuatan ketaatan agar lengkap dan berkesan. Bab 35 Fatih, ayat 10. Kepadanyalah naik perkataan yang baik, dan amal yang soleh mengangkatnya. Gagal untuk memahami bahawa doa mesti disokong oleh tindakan fizikal ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi adalah sebab utama mengapa keadaan umat Islam tidak berubah secara positif, kerana seseorang mesti mengubah niat, ucapan dan tindakan mereka untuk mencipta perubahan positif dalam kehidupan mereka. Bab 13 Ar-Radi, ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Di samping itu, seseorang mesti menggunakan sumber yang ada untuk mereka, seperti tenaga mereka, untuk mencipta perubahan positif dalam kehidupan mereka dan mereka tidak boleh bergantung semata-mata kepada doa. Sebagai contoh, orang yang menghadapi masalah perkahwinan dengan pasangan mereka mesti mengambil langkah-langkah praktikal untuk menyelesaikan masalah dan menggabungkannya dengan doa kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan pertolongan. Mereka tidak boleh bersikap malas dengan mengelak daripada mengambil langkah-langkah praktikal untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sambil hanya bergantung pada doa mereka kepada Allah Ta'ala. Seperti yang telah dijelaskan, sikap pasif dan tidak betul ini bercanggah dengan ajaran Islam. Bab 4 An-Nisa, ayat 32. Dan mintalah kepada Allah akan karunia-Nya. Sebahagian daripada menerima Allah yang Maha Tinggi sebagai Tuhan seseorang dan menerima kehambaan mereka kepadanya adalah untuk memahami bahawa kerana Allah yang Maha Agung mengetahui segala-galanya, Dia sahaja yang mengetahui apa yang terbaik untuk mereka dan oleh itu akan memutuskan apa yang akan diberikan kepada mereka dan apa yang harus ditahan daripadanya. Bab 4 An-Nisa, ayat 32. Oh, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Orang yang menerima hakikat ini akan menerima pilihan Allah yang Maha Tinggi dan oleh itu tetap bersabar dan bersyukur pada setiap masa, sama ada mereka memperoleh keinginan duniawi yang halal atau tidak. Syukur dalam niat bermakna bertindak semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Apabila bercakap tentang ucapan seseorang, rasa terima kasih diungkapkan melalui kata-kata yang baik atau dengan memilih diam apabila perlu. Dari segi tindakan seseorang, kesyukuran melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka dengan cara yang selaras dengan apa yang telah diarahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Di samping itu, kesabaran melibatkan mengelakkan mengeluh dengan ucapan atau tindakan seseorang dan tetap teguh pada ketaatan kepada Allah yang Maha Agung, percaya bahawa Dia hanya memilih yang terbaik untuk mereka, walaupun ini tidak jelas bagi mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oleh itu, orang yang bertindak dengan cara yang betul dalam setiap keadaan akan mendapat sokongan dan rahmat Allah yang berterusan, yang seterusnya membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Selepas membincangkan nikmat dunia yang dianugerahkan kepada seseorang di dunia ini, Allah Ta'ala kemudian menyebut meninggalkan nikmat dunia ini sebagai warisan kepada orang lain. Bab 4 An-Nisa, ayat 33. Dan untuk semuanya, kami telah mewarisi harta peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat. Ia adalah dan masih menjadi amalan biasa untuk menzalimi orang lain dengan membuat wasiat yang bertujuan untuk mengeluarkan orang tertentu, terutamanya saudara mara, daripada menjadi waris. Maka Allah, yang Maha Tinggi, membetulkan sikap salah ini berkali-kali dalam Al-Quran dengan memperuntukkan bahagian yang tepat yang diperolehi oleh waris si mati. Ayat-ayat utama yang dibincangkan pada mulanya diturunkan dan ayat-ayat yang lebih khusus dan terperinci mengenai harta pusaka diturunkan selepas itu, yang menjelaskan lagi bahagian yang tepat yang diterima oleh pewaris. Adalah penting untuk memahami bahawa sebagai orang yang berat sebelah, mereka tidak akan dapat mengagihkan harta pusaka mereka dengan cara yang adil.
Satu-satunya yang dapat membagi nikmat secara adil sambil mengetahui apa yang terbaik untuk setiap orang ialah Allah yang Maha Tinggi. Di samping itu, kerana semua nikmat dunia yang dimiliki oleh seseorang, seperti harta, telah dicipta dan dianugerahkan oleh tidak lain daripada Allah Ta'ala, Dia sahaja yang berhak memilih siapa yang mewarisi seseorang dan apa bahagian mereka yang sepatutnya. Oleh itu, seseorang tidak berhak untuk mempersoalkan tata cara pewarisan yang ditetapkan oleh Islam, kerana harta dunia yang dimiliki bukan milik mereka. Di samping itu, pembahagian harta pusaka yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah adil kerana setiap orang mendapat bahagian mengikut tanggungjawab mereka. Bab 4 An-Nisa, ayat 11. Allah menyuruh kamu tentang anak-anak kamu. Untuk lelaki, sama dengan bahagian 2 orang perempuan. Tetapi jika ada anak perempuan, 2 atau lebih, bagi mereka 2/3 daripada harta seseorang. Dan jika ada seorang sahaja, maka baginya separuh. Bapa bertanggungjawab untuk perbelanjaan harian anak perempuannya yang belum berkahwin, manakala seorang suami memikul tanggungjawab ini untuk isterinya. Sekiranya bapa meninggal dunia, seorang abang ditugaskan untuk menanggung perbelanjaan ini untuk kakaknya yang belum berkahwin. Dalam situasi luar biasa di mana seorang wanita kekurangan bapa, abang atau suami untuk menyokong kewangannya, dia mesti menerima bantuan daripada saudara terdekatnya yang lain. Jika tiada saudara terdekat, kerajaan Islam wajib menanggung perbelanjaannya. Sekiranya dia tinggal di negara bukan Islam, orang Islam dalam komunitinya dikehendaki membantunya, walaupun dia tidak bersaudara dengan mereka. Akibatnya, Allah Ta'ala telah memperuntukkan bahagian harta pusaka yang lebih besar kepada lelaki kerana tanggungjawab kewangan mereka yang lebih besar berbanding wanita. Sama seperti 2 pekerja dalam syarikat yang sama tidak menerima gaji yang sama kerana tanggungjawab mereka berbeza, adalah tidak adil untuk memberikan bahagian warisan yang sama kepada lelaki dan wanita apabila kewajipan kewangan mereka tidak sama. Tambahan pula, jika seorang wanita memilih untuk menyumbang kepada perbelanjaan isi rumah, dia akan diberi ganjaran atas usahanya. Namun, hukum Allah Ta'ala mengenai bahagian harta pusakanya tetap tidak berubah, kerana sumbangannya adalah sukarela. Jika dia dipaksa untuk menyumbang kepada perbelanjaan rumah tangga oleh orang, hukum pusaka tidak bersalah, dan dia akan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala di kedua-dua alam, dengan syarat dia tetap bersabar, tetapi hukum pusaka tidak akan diubah untuknya. Oleh kerana Allah, yang Maha Tinggi, adalah Tuhan dan wanita itu adalah hamba-Nya. Dia akan memberi pampasan kepadanya dengan cara yang terbaik, tetapi undang-undang warisan tidak akan diubah untuknya. Jika dia benar-benar beriman kepada Allah yang Maha Tinggi, dia akan menerima keputusannya dengan rendah hati. Adalah penting untuk diingat bahawa sebelum Islam, wanita dilihat sebagai harta yang boleh diwarisi oleh orang lain, dan idea mereka mewarisi dianggap tidak masuk akal. Islam menamatkan amalan tidak adil ini dan memberikan mereka bahagian wajib dari harta pusaka. Bab 4 An-Nisa, ayat 33. Dan untuk semuanya, kami telah mewarisi harta peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat. Secara umumnya, ini menunjukkan kepentingan memenuhi hak orang lain. Kedua-dua aspek Islam itu mesti ditunaikan bagi memperoleh ketenangan jiwa dan kejayaan di kedua-dua dunia. Aspek pertama ialah menunaikan hak Allah Ta'ala seperti solat fardu 5 waktu. Aspek kedua ialah menunaikan hak manusia seperti memastikan harta pusaka diagihkan mengikut syariat Islam mengikut kemampuan mereka. Malangnya, menjadi amalan biasa bagi kebanyakan umat Islam untuk berusaha dalam memenuhi hak Allah Ta'ala, sambil mengabaikan hak manusia, percaya bahawa mereka akan mencapai kejayaan dengan cara ini kerana mereka salah mempercayai Allah Ta'ala, tidak mengambil berat tentang hak orang lain. Adalah penting untuk memahami bahawa apa-apa harta atau harta dunia lain yang diperoleh dengan cara yang haram hanya akan menjadi laknat bagi pembawanya kerana semua perbuatan baik yang mereka lakukan dengan perkara yang diperoleh secara haram itu akan ditolak oleh Allah yang Maha Tinggi dan hanya menambah dosa dan hukuman mereka di kedua-dua dunia jika mereka gagal untuk bertaubat dengan ikhlas. Ini kerana asas zahir Islam ialah mencari dan memanfaatkan yang halal, sebagaimana asas batin Islam ialah niat seseorang. Jika asas seseorang itu rosak maka apa-apa yang datang daripadanya akan rosak dan oleh itu ditolak oleh Allah Ta'ala, walaupun ia adalah amalan yang baik.
Tidak diperlukan seorang ulama untuk menyimpulkan keputusan orang yang berkelakuan seperti ini pada hari penghakiman. Di samping itu, semua orang Islam harus tahu bahawa pada hari penghakiman keadilan akan ditegakkan. Seseorang akan dipaksa untuk menyerahkan perbuatan baik mereka kepada semua orang yang mereka aniaya di dunia dan jika perlu, mereka akan dipaksa untuk mengambil dosa orang yang mereka aniaya. Ini boleh menyebabkan mereka dihumbankan ke dalam neraka pada hari penghakiman. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Oleh itu, seseorang mesti berusaha untuk memenuhi hak-hak manusia, seperti mereka mesti berusaha untuk menunaikan hak Allah Ta'ala. Yang pertama paling baik dicapai apabila seseorang memperlakukan orang lain dengan cara yang mereka sendiri ingin diperlakukan oleh orang lain. Ini melibatkan membantu orang lain dalam perkara-perkara yang diredai Allah Ta'ala dan memperingatkan mereka terhadap perkara-perkara yang dimurkai Allah Ta'ala kerana ketaatan kepada Allah Ta'ala mesti diutamakan daripada semua perkara lain, manusia dan hubungan. Allah Ta'ala juga memerintahkan manusia untuk menunaikan janji-janji mereka dengan contoh tertentu. Bab 4 An-Nisa, ayat 33. Dan kepada orang-orang yang telah terikat dengan sumpahmu kepadamu, berikanlah kepada mereka bahagiannya. Ia adalah satu aspek kemunafikan untuk memungkiri janji tanpa alasan yang munasabah. Ini telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2749. Sesiapa yang mengamalkan ciri-ciri munafik mesti takut bahawa mereka akan berakhir dengan mereka di akhirat. Oleh itu, seorang Muslim mesti memenuhi semua janji yang telah mereka buat. Yang paling penting di antaranya ialah janji untuk mentaati Allah, yang Maha Tinggi, dalam setiap keadaan ketika mereka menerimanya sebagai Tuhan mereka. Ketaatan ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa janji ini adalah satu yang praktikal. Oleh itu, ia melampaui kata-kata yang menyatakan keimanan kepada Allah yang Maha Tinggi. Memenuhi janji yang dibuat kepada manusia juga penting kerana seseorang itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Bab 17 Al-Isra, ayat 34. Dan tunaikanlah setiap komitmen. Sesungguhnya komitmen itu sentiasa yang akan dipersoalkan. Janji-janji ini termasuk yang tidak terucap dan tidak tertulis juga, seperti apabila seseorang mempunyai anak. Memiliki anak secara automatik mengikat ibu bapa dengan janji menunaikan hak anak mengikut ajaran Islam. Janji-janji ini juga termasuk yang duniawi, seperti transaksi perniagaan dan perjanjian keuangan. Seorang Muslim tidak boleh cuba memisahkan urusan dunia mereka dari urusan agama mereka sambil meyakini aspek duniawi kehidupan mereka tidak ada kepentingan kepada Allah Ta'ala. Ini adalah sikap yang bodoh kerana Islam adalah cara hidup dan tata kelakuan yang lengkap yang mempengaruhi setiap nafas seseorang dan setiap situasi yang mereka terlibat, sama ada mereka kelihatan duniawi atau agama. Oleh itu, seseorang mesti berfikir secara mendalam sebelum melakukan apa-apa tanggungjawab, kerana semua tanggungjawab di dunia ini terikat dengan beberapa jenis janji yang akan dipersoalkan pada hari penghakiman. Oleh itu, seseorang mesti berusaha untuk memenuhi hak Allah yang Maha Tinggi dan manusia, seperti memberi mereka bahagian yang sah dari harta pusaka, kerana Allah Ta'ala mengetahui sepenuhnya niat, ucapan dan tindakan mereka dan akan mempertanggungjawabkan mereka di kedua-dua dunia. Bab 4 An-Nisa, ayat 33. Sesungguhnya Allah adalah saksi atas segala sesuatu. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.